Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi sahabat semua, habis saja pembentangan Belanjawan 2025 Malaysia Madani. Ya, pemimpin-pemimpin ahli parlimen daripada Parti PAS mula untuk menyebarkan fitnah, mula untuk menjajah fitnah sahabat-sahabat semua. Inilah kebanggaan mereka. Saya pun tidak pasti mereka ini lulus bahasa Melayu kah, ataupun ya mereka menggunakan otak di lutut, ataupun mereka tahu ya apa yang mereka katakan itu tidak benar, tapi sengaja ya dibuat untuk membina persepsi buruk kepada kerajaan hari ini. Jadi sahabat semua, yang saya maksudkan di sini ialah ahli parlimen daripada Pasir Mas ya cuba untuk menfitnah ya kononnya subsidi ya RON 95 ditarik balik. Itu antara tuduhan yang dinyatakan oleh ahli parlimen daripada Parti PAS ini. Jadi soalnya sahabat semua, adakah RON 95 ini ditarik balik seperti mana yang dinyatakan oleh ahli parlimen PAS ini? Dalam satu kenyataannya dia mengatakan subsidi RON 95 kena tarik. Saya sudah cakap masa PRK Mahkota lagi katanya. Ya, katanya kena tarik. Sahabat semua, kena tarik itu yang cuba disampaikan oleh ahli parlimen PAS ini. Soalnya apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada Belanjawan 2025 memang benar ya. Subsidi RON 95 ini bukan ditarik balik tetapi disasarkan. Itu antara dua perkataan yang berbeza. Kena tarik balik dan disasarkan adalah dua perkara yang berbeza. Kalau ditarik balik, dia tidak akan ada subsidi lagi. Langsung tiada sahabat semua. Itu penjelasannya. Tetapi apabila disasarkan, maksudnya subsidi itu masih ada. Cuma bezanya ia disasarkan kepada rakyat yang sepatutnya berhak untuk mendapat subsidi berkenaan. So itu dua perkara yang berbeza. Tapi dengan malangnya sahabat semua, ahli parlimen PAS ini mengatakan dan membuat tuduhan kononnya RON 95 ini kena tarik balik. Jadi ya apa yang dinyatakan oleh ahli parlimen PAS ini, dia mengatakan kononnya Perdana Menteri sudah mengesahkan untuk subsidi RON 95 ditarik balik dalam Belanjawan 2025, kata ahli parlimen PAS ini, Fadli Sari. Sekali lagi, dia bukan ditarik balik tetapi disasarkan. Ya, menurut beliau sudah menyatakan perkara itu semasa kempen pilihan kecil di Mahkota baru-baru ini. Ya, yang dia nyatakan itu ditarik balik tetapi ini disasarkan. Ya, sekali lagi dua perkara yang berbeza sahabat-sahabat semua. Hari ini MP PAS ini mengatakan Perdana Menteri sudah mengesahkan dalam pembentangan Belanjawan 2025. Jadi tahniah semua rakyat Malaysia katanya dalam satu kenyataan media sosial hari ini. Pada pembentangan Belanjawan 2025, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, kerajaan bercadang melaksanakan penyasaran subsidi. Ini jawapan dia sahabat semua. Penyasaran subsidi pada petrol RON 95 pertengahan tahun depan. Okey. Dia cakap RON 95 sudah kena tarik. Ya. Sedangkan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah penyasaran itu disasarkan. Dan adakah ia sudah bermula? Belum bermula. Dia akan dilaksanakan melalui cadangan yang dinyatakan ini pada tahun hadapan, pada pertengahan tahun 2025. Jadi bila masa dia kena tarik, bila masa subsidi itu tidak ada lagi sahabat semua. Ya, sedangkan subsidi ini ya besasar yang dinyatakan oleh Perdana Menteri belum pun dilaksanakan. Jadi inilah sebenar bagaimana kantoinya, bagaimana pemimpin-pemimpin daripada PAS ini suka sangat ya dalam membuat fitnah, membuat kesimpulan dan membuat persepsi, menunjukkan kebodohan dan juga kebanggangan mereka sendiri sahabat semua. Jadi saya ingin membawakan Anda sekali lagi ya berkaitan dengan kenyataan Perdana Menteri. Benarkah seperti mana yang difitnah, dijajah oleh pemimpin daripada PAS ini bahwa subsidi RON, subsidi petrol RON 95 ini ditarik balik. Jadi ini yang menarik yang untuk kita dengar. Adakah kenyataan daripada individu ataupun ahli parlimen daripada PAS ini satu yang benar ataupun fitnah semata-mata. Jadi sahabat semua, ayo kita tonton bersama kenyataan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka
petrol RON 95. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66. Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Dan bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan mahakaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili mahakaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Matlamat asal penubuhan sekolah asrama penuh adalah untuk membantu murid cemerlang dan juga dari keluarga susah, termasuk dari pendalaman dan miskin bandar. Subsidi bagi seorang murid sekolah. Alright, so jelas sahabat semua apa yang baru saja dinyatakan oleh Perdana Menteri. Adakah seperti mana tuduhan daripada ahli Parlimen Pasir Mas ini bahawa RON 95 subsidinya ditarik balik? Itu tuduhan yang dibuat oleh ahli Parlimen Pasir Mas ini, sahabat-sahabat semua. Ya, sedangkan hakikatnya bagaimana dia nyatakan subsidi RON ini ditarik balik kalau subsidi ini belum pun dilaksanakan. Maksudnya kalau belum dilaksanakan, ya dia tidak patut dikatakan sudah kena tarik balik. Kecuali kalau dilaksanakan dan ditarik balik baru dia boleh katakan sebegitu rupa. Kalau tidak, maksudnya itu adalah satu fitnah. Itu adalah satu berita palsu yang sengaja dimainkan. Dan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita, subsidi penyasaran subsidi petrol 95 ini bukan ditarik balik tetapi disasarkan kepada rakyat Malaysia 85% yang akan terus menikmati. Siapa yang tidak dapat menikmati? Mereka golongan kaya raya, golongan peniaga-peniaga, bisnes-bisnes, pelabur-pelabur daripada warga asing yang datang dalam negara kita. Bukan yang bekerja rendah-rendah tu ya, kerja di kilang-kilang, di kelapa sawit, bukan mereka. Tetapi warga asing yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, mereka adalah yang bekerja dalam berjawatan tinggi, ya, mempunyai kereta mahal dan sebagainya. Jadi sekali lagi sahabat semua, jelas bahwa kenyataan berbau fitnah daripada ahli Parlimen Pasir Mas ini sengaja dilakukan untuk menfitnah kerajaan hari ini, untuk membina persepsi kononnya RON 95 ini subsidinya ditarik balik. Sekali lagi saya nyatakan, ditarik balik dan disasarkan
subsidi penyasaran dan juga subsidi yang ditarik balik itu dua perkara yang berbeza. Ya, seperti mana kenyataan Menteri Besar Kedah yang memalukan diri sahabat semua. Artificial intelligence katanya penipuan tiruan. Mungkin ini kebodohan yang diwarisi oleh pemimpin daripada pemimpin daripada parti PAS ini. Ya. Perbuatan AI boleh jadi kepintaran tiruan. Aduh. Sekarang kena ditarik balik dan penyasaran mereka tidak dapat tidak dapat membezakan maksud perkataan itu. Adakah ini kebodohan yang ada kepada pemimpin-pemimpin PAS? Sahabat semua, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.